Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam siri Sembang Santai Penyelidikan. Hari ini saya bercadang untuk kita bincang, perbualkan tentang peperiksaan Viva ataupun disebut sebagai Viva WAS, yang sebenarnya berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud menggunakan perkataan yang diucapkan dengan mulut. Okey. So dalam konteks tesis, Viva bermaksud pemeriksaan secara lisan, iaitu sebagai pelengkap kepada yang sebelum itu calon menghantar tesis secara bertulis. So, selepas pemeriksa membuat pemeriksaan secara bertulis daripada tesis yang dihantar, peperiksaan lisan ataupun Viva WAS ini adalah untuk secara verbally peperiksaan ini. So, tidak semua universiti mewajibkan Viva ini. Ada juga universiti yang tidak mengadakan Viva. Contohnya sebahagian besar universiti daripada Australia, mereka memeriksa tesis berdasarkan sepenuhnya kepada tesis yang dihantar. Tidak ada Viva. Kalau lulus, luluslah. Kalau gagal, gagallah, begitu. So, sebelum ataupun semasa sebelum pelajar menghantar tesis ataupun semasa pelajar sedang mengusahakan tesis, banyak isu-isu yang diperbualkan oleh pelajar tentang Viva ini, isu-isu ketakutan, kengerian kepada Viva. Dan apa yang kita dengari sebenarnya adalah sebahagiannya, pada saya lah, itu adalah sebagai mitos-mitos, suatu igauan yang berlebihan terhadap Viva itu sendiri. Seolah-olah Viva ini sebagai suatu proses pengadilan, Viva sebagai satu proses seperti masuk mahkamah, dituduh bersalah dan pelajar terpaksa mempertahankan diri untuk membuktikan tidak bersalah. Itu adalah mitos Viva yang menyebabkan sebilangan pelajar mereka sangat takut, ngeri, mereka sangat bimbang kepada Viva. Akibat daripada situasi itu, ramai pelajar yang terpaksa menghabiskan banyak tenaga, banyak fokus minda, terpaksa bimbang sebenarnya kepada suatu perkara yang tidak perlu. Bahkan dipotretkan secara berlebih-lebihan tentang teruknya Viva, tentang ngerinya Viva. Sedangkan Viva yang sebenarnya tidaklah begitu. Okay? Sebenarnya Viva adalah proses biasa. Untuk pelajar dah buat tesis, pelajar dah submit tesis secara bertulis, pemeriksa sudah periksa tesis secara bertulis. So, Viva adalah suatu proses pengesahan sebelum seseorang pelajar itu diluluskan, dianugerahkan sesuatu ijazah yang diusahakan oleh mereka. Jika benar mereka layak, dan sekiranya mereka tidak layak, sudah pasti tidak akan diberi kelulusan. So, maksudnya, Viva ini adalah proses biasa. Bukan suatu proses yang terlalu parah, suatu proses yang terlalu complicated sehingga menakutkan pelajar. Itu adalah satu mitos yang tidak benar, yang menyebabkan pelajar terpaksa fikir suatu benda yang tidak terlalu perlu. Sedangkan kita sebagai pelajar, apabila kita submit tesis dan kita yakin itu adalah tesis kita yang terbaik, so apabila kita dipanggil oleh panel, oleh fakulti untuk mempertahankan tesis secara verbal, so kita datang, kita mempertahankan apa yang telah kita usahakan sekian lama. So bagi saya tesis ada Viva WAS ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan yang paling penting dalam Viva ini adalah proses untuk membantu calon. Okay? So kalau tesis yang dihantar untuk pemeriksaan itu belum mencapai tahap yang sepatutnya untuk sesuatu kategori ijazah yang diusahakan, Viva adalah medium terbaik untuk membantu calon membuat penambahbaikan supaya mencapai tahap yang diingini. So, yang pertama, pelajar kena ingat bahawa Viva adalah, konsep Viva adalah untuk membantu, bukan untuk menjatuhkan
hukuman. So, tapi mungkin pelajar akan kata, kalau dah konsepnya YWA adalah untuk membantu, kenapa ada calon yang gagal? Yes, betul, ada calon yang gagal dalam YWA. Tetapi kalau pelajar-pelajar rujuk kepada history, sebenarnya pelajar yang gagal dalam YWA terlalu sedikit dan terpencil. Ada yang gagal, tapi cuba tengok balik, cuba tanya, yang gagal itu sebenarnya kecil dan terpencil. So, ada yang gagal, ada beberapa kes yang gagal. Uh, Pemeriksa akan menggagalkan sesuatu tesis apabila memang tidak ada pilihan lain. Kerana mereka terpaksa gagalkan tesis itu, kerana memang itu adalah keperluan. Keperluan bahawa tesis itu tidak boleh diluluskan dengan pelbagai sebab. Kalau saya huraikan kat sini, banyak sebablah, banyak faktor kan. Contohnya ada seorang calon mengusahakan tesis doktor falsafah dalam bidang hadis. So apabila diperiksa oleh pemeriksa dan hadir ke dalam YWA, tesis itu terlalu lemah dengan rujukan-rujukannya hadis yang palsu, hadis yang tak kuat dan sebagainya, dan tidak menampakkan kesarjanaan dalam tesis tersebut. Sekiranya calon ini diluluskan, walaupun dengan beberapa proses lepas itu, pemeriksa bimbang bahawa seorang doktor falsafah dalam bidang hadis dianggap sebagai pakar, sedangkan calon ini jelas tidak mempunyai kematangan untuk diluluskan untuk memperolehi ijazah doktor falsafah dalam bidang hadis. So, pemeriksa tidak ada pilihan lain, terpaksa menggagalkan untuk menjaga maslahat ummah yang lebih besar. Itu satu contoh. Kemudian ada juga dalam kes calon gagal dalam YWA apabila calon tersebut menolak cadangan-cadangan penambahbaikan yang dicadangkan oleh jawatankuasa YWA. So, dalam jawatankuasa itu ada banyak, ada ramai orang, pengurusi, ada pemeriksa dalam, pemeriksa luar dan sebagainya. So, apabila mereka bersepakat untuk mengemukakan pandangan penambahbaikan, so calon tolak. Bila calon tolak, calon tidak bersedia untuk membuat penambahbaikan sebagaimana dicadangkan, so jawatankuasa, pemeriksa tidak ada pilihan lain kecuali menggagalkan. Itu contoh-contoh terpencil. Selain daripada contoh itu, secara umumnya tidak ada isu selagi tesis itu baik, boleh diluluskan dengan penambahbaikan yang dicadangkan, so pelajar akan lulus. Sama ada minor correction, major correction, itu perkara lain. Tapi basically, apa yang pelajar kena faham adalah yang pertama, tujuan YWA adalah untuk membantu calon, untuk menambahbaikkan tesis dihasilkan supaya tesis nanti lulus dengan kondisi yang terbaik dalam dunia akademik. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan YWA adalah untuk sahkan keaslian karya yang dihasilkan. So, selepas pemeriksa memeriksa teks yang dihantar, so calon dipanggil untuk YWA, antara tujuannya adalah untuk mengesahkan keaslian. Yang pertama, untuk mengesahkan keaslian penulisan itu sudah disahkan daripada awal oleh pemeriksa melalui pemeriksaan cara bertulis. Tetapi yang dimaksudkan ini untuk membuktikan bahawa memang tesis ini ditulis oleh calon ini dan calon ini benar-benar memahami tesis yang ditulisnya dengan baik. So, daripada YWA, pemeriksa akan melihat, wah, memang betul. Memang tesis ini ditulis secara asli oleh calon ini. Dia faham dengan baik, dia memahami apa yang ditulis dan dia tahu apa yang ditulis. So, YWA adalah untuk mengesahkan keaslian bahawa tesis ini memang ditulis dan diusahakan sendiri oleh calon yang akan diberi sesuatu ijazah tersebut. Pelajar-pelajar kena ingat bahawa pemeriksa tesis adalah pakar dalam bidang masing-masing. Bila kita buka mulut membantah tesis dan bila kita buka mulut untuk menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan, pakar-pakar ini cepat tahu bahawa memang kita buat sendiri atau kita plagiat, kita upah orang dan sebagainya. So, mereka pakar dalam bidang. So, tujuan
Viva salah satunya adalah untuk mengesahkan tesis yang diusahakan oleh pelajar itu adalah yang asli dan tulen, hasil karya, hasil usaha pelajar itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tujuan Viva adalah untuk menyemak kefahaman calon yang bertujuan untuk menyemak sama ada calon faham atau tidak apa yang mereka tulis dalam tesis. Okey. Ini untuk yang kita katakan salah satu prasyarat untuk meluluskan seseorang calon dalam apa-apa ijazah yang diusahakan, terutamanya doktor falsafah. Kita perlu pastikan bahawa calon faham betul-betul dan menguasai bidang yang kajian mereka. So, melalui pembentangan dalam Viva, melalui jawapan-jawapan daripada persoalan yang dikemukakan oleh panel, itu adalah satu medium untuk kita semak, kita mengesahkan bahawa calon benar-benar faham apa yang diusahakan oleh mereka dan mencapai kematangan yang mencukupi untuk kita anugerahkan sesuatu ijazah, terutamanya ijazah doktor falsafah yang membawa gelaran. So, itu semak kefahaman. Kita bukan untuk mencari salah, bukan untuk menghukum, bukan untuk menyakiti dan sebagainya. So Viva niatnya adalah tulus, niatnya adalah murni. Ini pelajar perlu faham. So jangan terpengaruh dengan mitos-mitos yang diperbualkan oleh ramai orang yang tidak memahami. Kemudian yang keempat, tujuan Viva yang keempat adalah untuk membetulkan kesilapan tesis yang dihasilkan oleh pelajar. Secara teknikali, Viva bertujuan untuk pemeriksa membetulkan kesilapan-kesilapan dalam penulisan dan dalam persembahan tesis seperti benda-benda yang teknikal, ejaan, rujukan dalam teks, penulisan rujukan dalam senarai bibliografi, cara kita nak label gambar rajah, cara kita nak nomborkan jadual dan sebagainya. Yang ni sering silap dan Viva adalah medan untuk jawatankuasa memastikan tesis yang kita hantar, yang kemudian kita jilidkan dan akan jadi rujukan khalayak awam, khalayak akademik selepas itu adalah yang terbaik. So, jawatankuasa Viva berperanan untuk memastikan tesis yang dihasilkan itu terbaik dan tidak ada ralak-ralak dalam bentuk teknikal. So, Viva adalah medan untuk medan untuk pemeriksa menyemak dan membetulkan semua kesilapan-kesilapan ataupun kelemahan-kelemahan teknikal. So begitu pelajar-pelajar sekalian, apa yang saya nak tekankan ialah mitos bahawa Viva ini adalah payah, sulit, sukar, kejam dan sebagainya, tidak betul. Viva ada tujuan-tujuan masing-masing yang utamanya adalah untuk membantu calon lulus ijazah yang diusahakan. So bagaimana proses Viva akan berlangsung? Proses Viva akan berlangsung mengikut fakulti ataupun universiti masing-masing, fakulti masing-masing. Itu terpulang. Mereka ada cara masing-masing dan cara itu tidaklah terlalu standard, tidaklah terlalu sama, ada perbezaan. Tapi konsepnya masih sama, iaitu pemeriksaan secara verbal untuk mengesahkan dan meluluskan calon dalam sesuatu ijazah. Kalau saya jadi pengerusi Viva, saya ada protokol saya sendiri. Yang pertama, kita kena ingat bahawa pengerusi Viva itu adalah mewakili dekan. Sepatutnya dekan universiti yang mempengerusikan Viva, tapi sudah tentu dekan sendiri tidak ada kesempatan untuk mempengerusikan semua sesi Viva. So dilantik pengerusi-pengerusi Viva, mungkin daripada kalangan pensyarah-pensyarah yang agak senior di fakulti, dalam jabatan dan sebagainya. Kalau saya dilantik sebagai Viva, pengerusi Viva, saya ada protokol saya sendiri. Mungkin pelajar-pelajar boleh ambil maklumat bagaimana proses Viva berlangsung. So apabila sampai hari Viva, kalau saya pengurusi Viva, biasanya saya akan cuba berkomunikasi dengan calon beberapa hari sebelum untuk saya maklumkan kepada calon bagaimana protokol temubuat akan dijalankan. Contohnya bagaimana permulaan, kemudian
berapa lama dia akan bentang, kemudian bagaimana proses dan sebagainya. So itu cara saya. Saya akan berkomunikasi. Mungkin orang lain tidak berkomunikasi, tapi saya cuba berkomunikasi dengan calon 1-2 hari sebelum sesi Viva untuk memastikan proses Viva berjalan dengan lancar dan untuk memastikan calon mendapat maklumat awal bagaimana proses tersebut akan berjalan. Okey. So apabila tiba hari Viva, pelajar-pelajar kena ingat bahawa jawatankuasa pemeriksaan lisan ataupun jawatankuasa Viva terdiri daripada beberapa orang kalau dalam konteks Malaysia ini. Kalau dalam konteks kami di fakulti ini, kita ada pengurusi, kemudian kita ada pemeriksa luar. Kalau diamalkan di institusi kami, pemeriksa luar untuk PhD ada 2 orang dan mesti daripada luar negara. Pemeriksa luar 1, pemeriksa luar 2. Dan kalau untuk peringkat PhD, pemeriksa luar ini adalah daripada kalangan profesor, ataupun kalau tidak ada profesor, boleh profesor madya, tapi dengan justifikasi tertentu. So 2 orang pemeriksa luar, dan buat masa sekarang kami amalkan daripada luar negara. Kemudian satu lagi pemeriksa dari dalam universiti sendiri. Kemudian bersama kita ada seorang pencatat setiausaha. Setiausaha ini daripada kalangan akademia, bukan daripada kalangan pentadbiran. Sebab yang mencatat ini mesti memahami konteks kajian dijalankan oleh calon. Juga pakar dalam bidang lah, kita katakan macam tu. Kemudian kita akan ada urustia, beberapa orang, 1-2 urustia. So macam tu prosesnya. So apabila bermula sesi Viva, kalau saya jadi pengurusi Viva, saya akan minta calon masuk ke dalam bilik Viva, perlu set up semua. Kalau nak set up PowerPoint dan sebagainya, set up siap-siap. Kemudian tunggu di luar bilik, bukan duduk dalam, sebab kita akan panggil kemudian. Dan saya akan mulakan sesi, ucap terima kasih kepada semua pemeriksa yang sudi datang untuk memeriksa dan sebagainya, dan maklumkan bahawa saya mewakili dekan untuk kita melihat tesis ini, dan kalau okey kita akan luluskan, kalau kurang okey kita akan perbetulkan untuk ditambah baik sebelum diluluskan dan sebagainya. Okey, so macam tu. Dalam sesi Viva, kalau saya sebagai pengurusi, saya akan benarkan dan saya akan jemput supervisor, penyelia untuk turut bersama. Ada universiti yang penyelia tidak dibenarkan masuk. Tapi kalau saya sebagai pengurusi Viva, saya akan jemput pengurusi bersama, penyelia bersama. Okey. So bila saya mulakan majlis, buka majlis, ucap terima kasih semua-semua hadir dan semuanya. So hari ini kita akan memeriksa tesis pelajar, ini pulang gini, dan untuk kalau saya sebagai pengurusi Viva, saya akan memberi sedikit masa kepada penyelia, 2-3 minit kepada penyelia untuk memaklumkan secara umumnya bagaimanakah kondisi calon ini dan bagaimanakah kondisi tesis yang dihantar. So pada waktu inilah sangat penting pelajar mempunyai repo yang baik dengan penyelia. Kerana apabila penyelia bercakap dalam 1-2 minit ini, kita dapat gambaran bahawa sama ada penyelia berpuas hati, selesa ataupun tidak dengan calon. Kalau penyelia kata, Alhamdulillah calon ini sebenarnya bagus, buat kerja yang terbaik, sangat gigih dan tesis yang dihantar pun sudah baik. Saya sebagai penyelia, saya sudah melihat apa yang boleh saya bantu, tapi barangkali ada beberapa perkara yang saya terlepas pandang dan saya harap jawatankuasa pada hari ini sama-sama membantu calon ini supaya menghasilkan tesis yang terbaik. So, sekali penyelia bercakap seperti itu adalah gambaran awal bahawa wow, repo kondisi calon ini dalam proses penyeliaannya berlangsung dengan baik, dan itu memberi satu perspektif awal kepada jawatankuasa bahawa wow, calon ni okey. Tapi bayangkan sekiranya kalau bila diberi peluang kepada penyelia untuk bercakap 1-2 minit di peringkat awal, so penyelia sebut macam ni. Sebenarnya saya tidak puas hati dengan calon ini. Banyaklah kelemahan-kelemahannya bila dicadangkan tidak buat. Tetapi apabila
beliau, pelajar ini minta saya tanda tangan borang untuk menghantar tesis, saya setuju je lah. Tapi cara umumnya saya kurang berpuas hati. Kalau begitu contoh ayat yang dikeluarkan oleh penyelia, itu bermaksud kita berhadapan dengan suatu kemungkinan yang agak sukar dalam proses tersebut. Sebab pemeriksa melihat satu gambaran yang kurang matang berlaku antara penyelia dengan pelajar. So berhati-hati, bina repo yang baik dengan penyelia. Kan? Kita belajar bersama penyelia, penyelia bantu, penyelia yang mengesahkan dan sebagainya. Okey. So kalau saya jadi pengurusi YWA, pada waktu itu sahaja saya benarkan penyelia bercakap. Selepas itu penyelia tidak bercakap sehinggalah saat akhir nanti nak ucap terima kasih dan perpisahan. Okey. Itu yang pertama. Kemudian untuk seterusnya saya akan persilakan semua panel bermula daripada pemeriksa luar, 1, 2 dan dalam untuk memberi gambaran awal tentang tesis yang kita nak periksa pada hari ini. Untuk menentukan apakah baseline tesis ini, sama ada tesis ini baik, tesis ini sederhana, tesis ini macam mana, supaya kita dapat input awal. Okey, so biasanya pemeriksa mereka akan beritahu, okey saya dah periksa tesis ini, secara umumnya tesis ini baik, bagus dan mencukupi untuk dianugerahkan ijazah doktor falsafah. Tetapi ada beberapa perkara yang kelemahan yang perlu diberi perhatian oleh calon, dan nanti kita akan tanya dan kita minta beliau beri penjelasan nanti dan sama-sama kita betulkan. Okey, begitu juga pemeriksa kedua, pemeriksa ketiga. So sebelum pelajar masuk, calon masuk ke dalam bilik untuk membentang, sebenarnya panel jawatankuasa dah dapat gambaran awal ke arah manakah tesis itu, sama ada tesis itu baik ataupun tesis itu sederhana dan ataupun tesis itu agak bermasalah. So panel dah tahu daripada awal. Okey. Kemudian apabila sebagai pengurusi saya dah dapat gambaran umum awal bagaimana kedudukan tesis itu pada perspektif pemeriksa. So kita pun persilakan minta urus dia panggil calon masuk, dan kalau saya sebagai pengurusi YWA, saya hanya memberi ruang sekitar 10 hingga 15 minit sahaja untuk calon membentangkan tesis. So dengan ringkas, padat dan berfokus, menghurai, menerangkan perkara-perkara penting sahaja daripada tesis itu. Tidak perlu terlalu meleret-leret kerana pemeriksa sudah baca kesemua sekali tesis tersebut. 300 muka surat, 400 muka surat, semua sudah dibaca. So, kita tidak perlu berhabisan masa yang lama untuk membentang. So, kalau saya jadi pengurusi, sekitar 10 hingga 15 minit saja. Yang ini saya maklumkan awal-awal kepada calon. Okey? So, apabila calon selesai membentang, kita akan mulakan dengan Q&A. Q&A saya akan mulakan daripada bab demi bab. So, kita akan pergi bab demi bab, satu demi satu kita bedah, kita siasat, kemudian ada persoalan, tanya, jawab dan sebagainya. Sampailah sesi terakhir. Okey. Bila sesi berakhir, selesai, puas hati, pelajar puas hati mempertahankan tesisnya, panel puas hati bertanya, so saya akan persilakan sekali lagi untuk calon pelajar meninggalkan bilik YWA. So pada waktu itu bila pelajar keluar, kita akan bincang keputusan. Okey, kita akan bincang keputusan, apa keputusan dan sebagainya. Sama ada keputusan ni ada beberapa lah. Yang pertama, lulus tanpa pembetulan, kan. Yang kedua, lulus dengan pembetulan minor. Yang kedua, lulus dengan pembetulan major. Yang keempat, demerit. Demerit ni contohnya dia mengusahakan ijazah doktor falsafah, tapi kita demerit untuk dianugerahkan ijazah master sarjana. Itu ada juga. Kemudian yang kelimanya gagal lah, gagal. Ataupun ada yang major tak perlu pre-YWA, tak perlu re-YWA. Ada yang major perlu re-YWA terpulang. Tetapi sama ada minor ataupun major, correction ini bergantung kepada tempoh masa. Sekiranya jawatankuasa merasakan bahawa calon boleh membuat penambahbaikan, pembetulan dalam tempoh tertentu. Kalau contohnya yang kami amalkan dalam tempoh 6 bulan, so itu kita akan beri lulus dengan pembetulan minor. Tetapi kalau calon kita jangkakan bahawa calon tidak
tidak sempat untuk siapkan dalam masa 6 bulan, so kita beri 1 tahun untuk dibuat pembetulan sebagaimana yang dicadangkan tadi. So kalau 1 tahun itu pembetulan lulus dengan pembetulan major. Okay, so minor ataupun major bergantung kepada tempoh masa. Itu yang penting yang pelajar kena faham. Jangan sedih bila lulus dengan major, wow major terhina. Bukan isu terhina, bukan isu sedih. Isunya apabila jawatankuasa merasakan bahawa tempoh 6 bulan tidak cukup untuk pelajar membuat penambahbaikan. Lalu diberi 1 tahun. Bila 1 tahun, itu dinamakan pembetulan major. So minor major hampir sama. Yang membedakan adalah tempoh masa yang diberi kepada pelajar untuk membuat penambahbaikan. Okey, itu. So bila kita dah selesai, saya sebagai pengerusi saya akan confirm sekali lagi dengan jawatankuasa apa yang perlu pelajar ini tambah baik. 1, 2, 3, 4, 5, satu deretan yang panjang untuk saya siapkan laporan. Okey, bila dah selesai, kemudian kita buat keputusan di situ juga siapa yang akan approval nanti. Bila dah buat penambahbaikan, siapa yang approval? Sama ada pemeriksa luar sekali lagi akan approval, ataupun pemeriksa dalam akan approval, ataupun pengerusi atau supervisor sendiri terpulang. Tengok pada situasi, kondisi, tahap tesis tersebut. Terpulang. Termasuk juga kalau kita nak buat keputusan revival. So, begitu. Kemudian bila dah selesai, kita akan jemput masuk calon. Sila masuk lagi sekali. So, kita ucap terima kasih. Saya ucap terima kasih kepada pembentangan hari ini dan sebagainya. So, jawatankuasa telah membuat keputusan. Okey. So, keputusan ialah saudara Fulan binti Fulan lulus dengan pembetulan minor, contohnya. So, kalau saya jadi pengerusi, sebagai tanda motivasi menghargai penat lelah, jerit perih pelajar tersebut, saya akan ucapkan macam ni. Lulus dengan pembetulan minor, tahniah Dr. Ismail bin Saleh. Macam tu, just kadar satu motivasi. Walaupun tesis belum dibetulkan lagi, tapi wow, sebagai satu penghargaan kepada pelajar yang telah bergelumang sekian lama dalam mengusahakan tesis doktor falsafah itu contohnya. Okey, so selepas menyatakan begitu, saya akan membaca menerangkan kepada calon tersebut apa penambahbaikan yang perlu dilakukan. Saya akan baca satu demi satu yang telah diputuskan secara bersama, dan saya akan maklumkan perlu dihantar pembetulan itu untuk mendapat approval daripada siapa yang diputuskan, maksudnya sama ada pemeriksa dalam, pemeriksa luar. Biasanya kalau minor correction, amalan biasanya ialah pemeriksa dalam yang akan approve. Tapi kalau major yang agak serius, biasanya pemeriksa luar yang akan approve. Okey. Dan kalau serius lagi mungkin kena revival, itu biasa. Okey. So macam tu, selesai. Terima kasih semua. Berpisah, dan pada waktu tu mungkin supervisor sekali lagi bercakap, terima kasih semua. Itu je 2 kali lah supervisor bercakap. And then sebagai pengerusi, saya akan cuba siapkan secepat mungkin laporan pengerusi, sebab laporan pengerusi akan diambil tindakan oleh pelajar. Tapi secara SOP-nya, pengerusi YWA perlu menghantar laporan kepada fakulti selewat-lewatnya dalam tempoh seminggu. Begitu. So itu pelajar tentang YWA WAS. YWA WAS. Dia bukan satu benda yang terlalu kejam, bukan terlalu payah, bukan terlalu perih. Just satu proses untuk mengesahkan bahawa seseorang pelajar itu memang benar-benar layak dianugerahkan sesuatu ijazah. Dan kalau tesis itu ada kelemahan, perlu dibantu oleh jawatankuasa YWA untuk ditambah baik. Itu fungsinya, untuk membantu dan mengesahkan. Dan kalau ada perlu digagalkan, digagal. Tetapi gagal tesis ini yang terpencil dan sangat jarang. So jangan bimbang, jangan khawatir, just lakukan kerja penyelidikan dengan baik, tulis dengan baik, dan kemudian kita masuk ke sesi YWA dengan hati yang lapang, dengan semangat yang kuat untuk kita mempertahankan tesis kita dan mengesahkan bahawa kita benar-benar faham apa yang kita lakukan. Itu saja. So, selamat berjaya. Jangan bimbang, jangan takut kepada YWA, hadapi dengan tenang. Just buat kerja dengan baik. Jangan percaya kepada mitos-mitos bahawa YWA ini satu
satu proses yang sangat kejam, satu proses yang sangat menyakitkan. Okay, that's all. So, jumpa lagi. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.